Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam FB Live. Syukur kena apa? Banyak-banyak panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya walaupun dalam sibuk dalam pergi outstation dan sebagainya, ini cukup pun tak sempat ni kan, tapi masih dia bagi ruang. Dan hari ini untuk makluman kita bersiaran langsung daripada rumah Siti Nadia di Taman apa? Taman Bandar Putra di Segamat. Okey, so sebelum kita mula, apa kata kalau anda masih lagi sempat untuk share dengan kawan-kawan yang lain supaya maklumat yang saya cuba kongsikan ini dapat didengari ataupun didapat manfaat daripada kawan-kawan kita yang lain lah. Okey, so untuk topik pagi ini saya merujuk kepada beberapa artikel lah sebenarnya, dan juga daripada pengalaman selama lebih kurang 18 tahun dalam bidang produk kesihatan suplemen. Okey, jadi biasanya kebanyakannya yang masalah yang berlaku ialah apabila kita mula mengambil produk suplemen, tak kira lah kita ikut langkah macam saya dah terangkan konsep terapi sel tu kan, sama ada kita follow langkah tu ataupun tak ikut, mungkin ambil apa yang orang kata kita makan terus kan. Biasanya pada kebiasaannya akan berlaku healing crisis. Nanti jangan pula kata saya makan tak ada apa-apa pun, so ada dua petanda juga kat situ tu. Tapi yang sekarang nak terangkan ni ialah kenapa berlaku healing crisis dan apa kesan dia. Okey, Kak Katira, Waalaikumsalam. So healing crisis ni sebenarnya berlaku apabila kita mula mengambil suplemen dan berlaku perubahan dalam badan kita lah. Dia senang je, simple. Kita contoh lah, kita nak renovate kita punya dapur, nak buat upasuai. Biasanya kalau kita nak renovate dapur tu, kita terus tambah dapur baru, tambah ke belakang ataupun kita pecahkan dulu sebahagian dapur kita tu. Mestilah kita pecahkan dulu, betul tak? Kita pecahkan dulu, lepas tu buat cantik-cantik. Bila dah siap susun, barulah kita dapat rasa selesa. Sama juga bila kita sakit gigi kan, doktor nak tambah gigi, kadang-kadang mana gigi yang rosak tu dia akan cabut dulu, buang dulu. Kita kena alami kesakitan dulu. Lepas tu bila gigi tu dah pulih, luka-luka dah sembuh, gusi kita dah siap balik semula, so kita nak makan pun selesa. Kalau tidak sebelum tu nak makan pun susah, betul tak? So sama jugalah, bila kita ambil suplemen, dia akan berlaku tidak balas. Sebab badan kita ni dah terlalu banyak toksik yang terkumpul. Okey, mana datang toksik ni? Seperti mana saya pernah bincangkan dalam topik pertama terapi sel kan. Kita terdedah kepada banyak faktor-faktor luaran. Contohnya pencemaran udara. Hari ni banyak banyak kilang-kilang, banyak kawasan perumahan yang baru dibangunkan. Kalau dulu hutan belukar, hutan belantara dah jadi kawasan perumahan, dah jadi kawasan bandar baru. Kan, ini semua menyebabkan udara kita ni makin hari makin tercemar. Kemudian kita juga terdedah kepada air yang tercemar. Kadang-kadang tempat tu kita memang tahulah, ada certain area tu bila kadang-kadang bila tak ada air, bila air datang balik dengan keladak, dengan karat, dengan macam-macam. Itu tak termasuk lagi yang yang kalau kita tinggal di kawasan peladangan, air kita pun tercemar oleh baja-baja, racun-racun perosak, kemudian tambah lagi dengan macam-macam benda. Kan, kita terdedah semua toksik tu berkumpul dalam badan kita. Dan yang satu lagi tu daripada makanan yang kita makan. Hari ni makanan kita terlalu banyak bahan kimia, bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perasa. Jadi yang kita makan ni semua mengumpulkan toksik dalam badan kita. So bila kita mula ambil suplemen, kita buat first kali contohnya bila kita buat detoksifikasi. Kan, so toksik tu dia akan keluar. Dia mula nak keluar, tapi dia nak keluar ke mana? Jadi yang satu-satunya yang bawa keluar kotoran daripada badan kita ialah kita punya saluran darah. Setuju tak? Ini pun saya rasa saya tak perlu terangkan lebih detail lah. Kan, saluran darah kita ni dia yang juga bawa nutrien, bawa air, bawa oksigen, dan dalam masa yang sama dia juga angkut segala kekotoran, segala bahan toksik yang disingkirkan, yang dikeluarkan daripada kita punya sel-sel dalam badan kita, terutama daripada hati. Kalau hati dah start detox, dia akan masuk ke saluran darah. Dia akan pergi kepada kita punya buah pinggang untuk ditapis dan sebagainya. Dia juga akan pergi dekat dan sebagainya, akan pergi dekat bahagian usus, akan keluar melalui najis. So semua ni dia akan mengeluarkan toksik yang agak berlebihan daripada kadar yang biasa.
Bagi orang muda mungkin bila toksik tu keluar pun dia tak rasa sangat. Tapi biasanya yang banyak mengalami masalah kesan sembuh ataupun healing crisis ni ialah yang di peringkat umur yang agak banyak lah. Nak cakap tua kan tak sampai hati pula kan. Okey. Jadi maknanya bila badan kita ni dah berumur dan toksik tu pula keluar sekaligus, itu akan menyebabkan kita rasa akan rasa sakit, demam. Okey, jadi sebenarnya daripada kesan-kesan toksik yang keluar tu ataupun daripada healing crisis tu, actually ada indikasi ataupun ada indication dia lah. Okey, so saya akan bacakan sikit lah apa petanda-petanda bila berlakunya healing crisis. So kalau ada yang nak buat catatan, boleh catat lah. Biasanya kalau kita rasa lepas kita ambil suplemen, kita rasa letih, kita rasa macam mengantuk. Ini petanda petunjuk bahawa badan kita beresid dan fungsi hati yang lemah atau terlalu letih memerlukan rehat yang lebih lah. Dia akan bagi signal, dia kata alamak banyaknya toksik ni, so tak apalah, ini bagi signal dekat otak untuk rehat. Jadi kita akan rasa ngantuk, rasa letih kan, kita rasa nak tidur saja. Itu pertama. Yang keduanya ada kalanya ada rasa sakit kepala. Sakit kepala rasa macam berat. Lepas tu ini petunjuk. Ini bukan saya kata garanti ada masalah ni. Jangan kaitkan saya pula kata macam lebih daripada doktor pula saya ni kan. Bukan. Ini apa yang saya baca daripada artikel dan juga kajian yang dijalankan. Kalau kita rasa sakit kepala rasa berat, itu kemungkinan kita ada high blood. Dan juga sebahagiannya tanda-tanda yang detox lah. Sebab kita ingat dekat bahagian otak kita pun ada saluran darah dan sebagainya. So toksik tu pun akan mengganggu sikit sebanyak lah. Kemudian yang keduanya demam. Demam ataupun kadang-kadang kita rasa macam resah, buat tu tak kena, buat ni tak kena. Sebenarnya kita punya metabolisme tu sedang meningkat, dan juga merangsang kita punya fungsi imun. Ini nanti saya akan sentuh lebih detail lagi sikit tentang ni, tentang metabolisme yang meningkat ni. Kemudian kadang-kadang ada berlaku cerit-berit, cerit-berit, kerap buang air, kemudian najis pula tiba-tiba warna hitam kan. Dia pun start komplain, kata kenapa ni, saya tak pernah tahu dia punya najis lama ni. So itu sebenarnya ada petanda petunjuk yang menyebabkan kita punya sisa-sisa dalam kolon kita dah mula terkeluar lah, keluar. Ataupun kadang-kadang kencing, air kencing tu warna gelap, ada berbau, dia dah mula susah hati. Itu adalah sebahagian daripada healing crisis yang akan berlaku. Kemudian ada juga yang berlaku ruam, gatal-gatal kulit, lepas tu peluh berbau. In fact macam arwah mak mentua saya masa lepas dia ambil suplemen, dia punya peluh tu berpasir. Sebab ada bukan pasir macam pasir yang kat laut, kat pantai tu lah. Macam halus-halus dia rasa macam kesat macam tu. Sebab toksik tu keluar dan dia jadi kristal, sebab tu dia rasa badan tu berpasir. Ini menunjukkan apa petanda dia, sebenarnya fungsi hati. Kita punya fungsi hati tu dalam keadaan yang lemah dan kesihatan kolon yang lemah. Itu tandanya lah. Kemudian ada masanya keluar lendir, tiba-tiba banyak kahak, banyak ingus keluar. Kalau tak silap saya pernah dengar testimoni daripada Dayang. Dia kata bila dia ambil je Alchemy punya produk ni, dia kata macam penuh setengah plastik dia punya lendir, ingus, hidung berair. Itu petunjuk, petanda bahawa kita ada masalah dekat kita punya bahagian paru-paru. Kemungkinan lah, bukan pasti, apa pun kita kena pergi doktor untuk buat pemeriksaan. Tapi itu sebahagian daripada petunjuk yang menunjukkan kita punya paru-paru dalam keadaan yang lemah. Kemudian ada juga yang berlaku hidung berdarah. Tiba-tiba dia kata, saya tak pernah tahu hidung berdarah ni. Biasa kalau tengah panas saja, tapi tiba-tiba ni macam mana ni, makan awaknya produk ni hidung saya berdarah. Itu mungkin ada masalah ini mungkin. Saya tak kata exactly tepat 100%. Kemungkinan anda ada masalah anemia, maknanya tak cukup darah merah. Itu apa yang berlaku lah. Lepas tu sakit bahagian otot sendi. Ini biasa memang tubuh beresid, kadang-kadang memang ada gout dan sebagainya. Jadi toksik yang keluar tu masuk dekat sendi, jadi sendi tu yang rasa sakit. Okey, dan kemudian rasa letih. Di bahagian terjas, urat rasa sakit, lenguh. Kadang-kadang banyak lagi lah. Lepas tu period tiba-tiba tak teratur, ataupun kadang-kadang dah berhenti period lama, tiba-tiba keluar balik semula. Ini semua petunjuk ataupun bertanda badan kita sedang dalam proses pemulihan. So apa yang anda kena buat, jangan berhentilah. Jangan berhenti, teruskan. Sebab contoh macam kita tengah cuci longkang tersumbat kan. Kita tengah cuci,
Kan kita bukan boleh cuci sekaligus, betul tak? Kan kita kalau longkang sumbat depan rumah, dekat rumah kita, kita akan cuci sikit buang dia punya apa yang penyumbatan tadi tu. Jadi dia akan clear sikit lah. Tapi kalau tengah-tengah kita cuci tu, kita berhenti. Kita berhenti, kadang-kadang dia lagi worse. Longkang kita jadi lagi tersumbat, tiba-tiba banjir dekat depan rumah kita kan. Sebab apa? Sebab kita tak selesaikan kerja pembersihan tu. Jadi bila berlaku healing crisis, apa yang anda kena buat, anda kena teruskan juga lagi. Teruskan supaya kalau tak tahan dengan kesan sembuh tu, apa yang kita nasihatkan supaya kurangkan dos. Kurangkan dos. Mungkin kalau kita sebelum tu kita ambil 5 pagi 5 petang, mungkin boleh ambil 3 saja. Ataupun kalau kita ambil pil tu 2 pagi 2 petang kan, ambil 2 pagi 2 petang, okey, mungkin kurangkan ambil 1 pagi 1 petang. Jadi bila kita kurangkan dos tu, jadi proses tu tak berhenti sekaligus. Dia akan perlahan sikit. Okey, ataupun cara yang satu lagi ialah anda boleh minum air kosong lebih sikit. Sebab apa? Bila toksin nak keluar, kalau kekurangan air, sebab air ialah salah satu ejen dalam badan kita untuk membantu dalam penyingkiran toksin ni tadi. Nampak tak? Jadi kalau kita kurang minum air ataupun kita banyak minum air manis, itu pun akan menyebabkan gangguan lagi kepada kita punya proses proses detoksifikasi itu tadi. Jadi kita ambil air kosong banyak sikit, insya-Allah dia akan cepatkan pemulihan. Dan satu lagi, kalau kita ada vitamin C kat rumah ataupun memang kita ada ambil Healthy Way punya Ester C kompleks, okey, yang tu boleh lebihkan dia punya dos. Instead of ambil 1 pagi 1 petang, mungkin boleh tambah 2 pagi 2 petang, ataupun 2 pagi 2 tengah hari 2 petang, supaya dia akan neutraliskan toksik yang ada dalam badan kita tadilah. Jadi ini akan membantu untuk mengurangkan kesan sembuh tadi ataupun mengelakkan. Okey, jadi ada juga yang cerita dengan saya, "Ji, saya lepas ambil suplemen ni, saya punya badan makin naik-naik lah, macam mana ni?" Dia kata, "Tapi makan macam biasa je, apa yang berlaku ni? Kenapa menjadi macam ni?" Ada juga dia kata badan jadi panas. Okey, sebenarnya badan kita tengah dalam proses pemulihan kan, dan juga satu lagi proses tu berjalan dengan lengkap. Saya bagi satu contoh lah. Macam ada satu kilang kan. Kilang ni dia kalau nak beroperasi sepenuhnya, dia perlukan bahan mentah. Contohnya katalah dia perlukan lebih kurang 60 bahan mentah masuk setiap hari. Jadi kalau cukup bahan mentah masuk ni 60 bahan mentah ni, kilang tu akan beroperasi sepenuhnya. Dan bila dia punya finishing product kan, produk yang terhasil pun akan berkualiti tinggi lah, betul tak? Tapi kadang-kadang kalau anda bayangkan, bila sejak sekian lama ni kan, bahan yang masuk ni, bahan mentah yang masuk ni cuma sekitar 30 je ataupun mungkin 20 je. Jadi selama ni kilang tu beroperasi tak sepenuhnya. Dia jalan juga tapi sikit-sikit. Dan produk yang keluar pun, produk dia pun sama juga. Produk dia finishing produk tu tak berkualiti tinggi. Badan kita pun sama. Badan kita sepatutnya perlukan 60 khasiat setiap hari. Tapi selama hari ni kita mungkin dapat 20, mungkin dapat 15. Jadi kilang ni nak hasilkan apa? Nak hasilkan sel darah putih yang sihat, nak hasilkan sel-sel yang lebih sihat. Jadi bila kilang tak cukup bahan, dia jalan juga, tapi tak sepenuhnya, tak fully. Kan dia punya operation tu tak sepenuhnya. Jadi produk yang keluar pun, sel-sel yang keluar pun sel-sel tak sihat jugalah. Tapi bila anda start ambil suplemen kan, bila anda bekalkan, bukan sekadar 60 ni. Kali ni kita ambil Wigrah je, ada 123 khasiat dah masuk dalam badan kita ni. Jadi kilang tu operation dia memang full. Badan kita ni beroperasi sepenuhnya, khasiat semua cukup. Khasiat yang kita ambil semua lengkap. Jadi ini akan menyebabkan kita punya metabolisme akan meningkat. Badan kita akan jadi panas, mudah berpeluh. Kadang-kadang duduk bilik aircon pun kita rasa panas, tak selesa. Mungkin anda akan perasan benda ni. Tapi bila badan panas, dia akan signal untuk minum air kan. Tapi yang kita ni pula jenis tak suka minum air kosong, kita pun start lah cari sirap Bandung lah, teh ais tarik lah, tarik lagi, teh ais lah, Nescafe kau lah kan, semua kita cari minuman yang manis-manis untuk hilangkan dahaga tadi, sebab nak bantu kurangkan panas bila proses tu berlaku dengan lengkap. Ini secara logik lah, bukan ada kajian dan sebagainya. Anda fikir benda ni betul ke tak betul? Okey, dan lepas tu bila kita start ambil minuman manis, apa yang berlaku? Gula menyebabkan badan kita cepat naik. Walaupun kita makan tak banyak. Contoh macam bulan puasa lah, kita puasa sepanjang hari kan. Patutnya badan mesti kurang kurus, tapi ada orang dia bukan tak kurus, dia stabil je.
In fact ada pula yang lagi bulan puasa lagi badan dia naik gemuk. Sebab apa? Buka puasa silat bandung, cendol, apa lagi air katira, macam-macam lah kan. So that's why hari ni anda kena ingat bila kita start ambil suplemen, anda kena banyakkan minum air kosong. Tambah lagi macam kita punya wheatgrass, dia akan kembang 4 kali ganda. Dia akan serap air berlebihan daripada biasalah. Jadi kita perlu minum air lebih untuk kurangkan. Sebab tu kadang-kadang bila kita ambil wheatgrass pada peringkat awalnya dia disembelit pula lagi. Sebab kurang minum air. Ataupun kalau badan naik cepat meningkat tu, itu jangan susah hati. Dia proses tu pun sementara saja. Okey, sebab apa healing crisis ni tetap akan berlaku? Sebab menurut satu sekejap saya tengok dekat sini. Menurut healing ni adalah seorang profesor, dia kata law of cure. Healing crisis merupakan proses penyembuhan bermula daripada dalam ke luar, dari kepala ke badan, di mana kita akan nampak tanda-tanda seperti ada penyakit tertentu keluar. Sekiranya badan kita 100% sihat, kemungkinan besar kita tidak akan terasa apa-apa apabila mengambil makanan kesihatan ini. Sebab tu bagi mereka yang sudah biasa makan makanan kesihatan, dia tak ada. Maknanya orang yang dah biasa ambil suplemen, dia tak ada masalah ni berlaku. Tapi yang akan berlaku ni bagi yang tak pernah. Tak pernah. Okey, dia kata apa? Sebenarnya tidak balas yang alami itu bukanlah kesan sampingan, tetapi adalah proses penyembuhan yang baik untuk tubuh badan dan menandakan suplemen yang anda makan itu menunjukkan tindak balas yang baik. Maksudnya bila ada healing crisis, maknanya produk tu sedang bertindak balas, dan itu adalah petanda positif. Ingat bila ada healing crisis, itu petanda positif. Tapi bukan bermakna tak ada healing crisis bukan dari negatif. Mungkin dia dah biasa ambil suplemen, dia biasa buat detox dan sebagainya. Jadi bila ambil suplemen ni, dia just continue saja proses pemulihan tu. Dia tak ada healing crisis lagi berlaku. Itu anda kena faham. Okey, dan juga bagaimana cara untuk kurangkan, saya dah beritahu tadi. Maknanya kalau boleh minum air kosong lebih sikit lah. Dan kalau ada vitamin C, ambil vitamin C. So kalau nak tahu berapa banyak, mungkin ada tanya, dia kata berapa banyak? Yang banyak tu mungkin kalau air kosong tu kita kena ambil antara 2 ke 3 liter sehari bila berlakunya healing crisis. Jadi kalau kita ambil kurang tu memang dia akan lambat proses penyembuhan tu. Okey. So itu antara lain lah yang kita kena faham kenapa berlaku healing crisis, apa petanda-petanda daripada healing crisis itu tadi, dan juga bagaimana nak mengatasinya. Jadi kalau selepas kita ambil suplemen, ada kesan sembuh, dia bukan kesan sampingan, bukan kesan tindak balas. Dia sebenarnya adalah merupakan satu krisis penyembuhan badan kita, di mana dia nak baik pulih. Bila berlakunya healing crisis, bermaksud proses baik pulih sedang berlaku. So kita teruskan saja. Dan saya boleh bagi jaminan selepas anda melalui proses healing crisis ni, ataupun proses penyembuhan ni, anda akan dapat rasa selepas tu badan kita akan rasa lebih sihat, lebih cergas, minda pun lebih lapang, stres pun dah kurang, kita dapat hadapi depression tu dengan lebih mudah. Jadi bila kita faham betul-betul kenapa berlaku healing crisis, kita akan rasa lega. In fact bila berlaku healing crisis ataupun bila kita rasa ni, maknanya bagus, tahniah. Bila ada orang komplain kata, aku ambil suplemen ni jadi macam ni lah, dia punya tu jadi pening, jadi lagi penat, lagi mengantuk, macam ada tahniah. Sebenarnya produk yang you ambil tu sedang bertindak balas. Dia sedang melakukan proses penyembuhan, dia sedang melakukan proses pembaikan. Nanti bila dah selesai masalah tu, insya-Allah kita akan dapat rasa kesan dia. Dan satu lagi, anda boleh tingkatkan ambil vitamin C lebih sikit. Sebab vitamin C, terutama kita punya ekstasi kompleks, dia ada satu kesan di mana dia boleh neutralizekan bahagian toksik, bahan-bahan toksik yang dalam badan kita lah. Jadi kalau kita increase vitamin C, tambahkan minum air kosong, insya-Allah kesan sembuh tak akan berkurangan. Tapi dia tak mungkin hilang sekaligus. Ataupun mungkin satu lagi, kadang-kadang healing crisis ni tak berlaku immediately. Dia akan berlaku selepas minggu, mungkin selepas 2 minggu. Dia kata, hari tu aku makan okey je, kenapa sekarang dia jadi penyakit? Mungkin anda punya toksik tu dia dah terkunci. Dia dah lock kan, jadi maknanya ambil masa untuk keluar. Bila keluar tu baru kita dapat rasa dia punya kesan dia. Ada juga yang healing crisis dia sampai warded, sampai dia kena masuk hospital, bleeding terlampau tinggi, dia jadi sesak nafas, dia jadi hidung lendir keluar banyak. Itu semua bergantung kepada seseorang lah. Dia mungkin keluar cepat, mungkin keluar lambat, mungkin ambil masa lama sikit, mungkin ambil masa yang singkat.
Jadi ini semua berlaku adalah disebabkan oleh proses penyembuhan. Itu yang kita nak kena faham kenapa berlaku tu. Dan satu lagi, ada juga yang kadang-kadang komen, dia kata saya dah makan produk awak dah sebulan tu tak dapat apa-apa lagi, tak ada apa perubahan. Of course lah, kita nak sembuh tu kadang-kadang kita pun sakit dah lama kan. Contohnya dah kerja mana dah 20 dah 15 tahun, dah 20 tahun. Sakit apa, darah tinggi pun dah mungkin dah bertahun-tahun. Jadi kalau kita mengharapkan penyembuhan tu dengan singkat, dalam masa yang singkat, of course lah benda tu tak berlaku. In fact, kalau berlaku macam tu, kita lagi susah hati, sebab mungkin ada something, ada benda yang tak tahu apa benda kat dalam produk tu yang tiba-tiba boleh berlaku perubahan. Mungkin ada steroid ke, mungkin ada bahan-bahan yang tak dibenarkan ke. Jadi kena hati-hati. Kalau kesan dia terlampau cepat pun nak kena hati-hati. Kalau lambat berkesan pun tak apa, kita teruskan. Okay, jadi saya rasa ramai yang dah ikuti saya punya penjelasan ni.